Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 5 ingin membentangkan hasil kajian yang bertajuk Faktor yang mempengaruhi tahap stres belajar Universiti Tun Hussein On Malaysia. Ahli kumpulan yang terlibat adalah Ahmad Hakimi bin Nasrullah, nombor matrik CB210229, Muhammad Nasrullah bin Muhammad Hussein, nombor matrik CB210211, Nur Syuhada binti Muhammad Zain, nombor matrik CB210070, dan yang terakhir sekali saya, Nur Syahira binti Ramli, nombor matrik CB210228. Tekanan boleh didefinisikan sebagai keadaan resah, cemas dan tegang disebabkan oleh tekanan mental ataupun fizikal. Isu kesihatan mental kebiasaannya meningkat dalam kalangan pelajar universiti yang memberi impak besar terhadap peringkat kehidupan mereka. Jika tidak dibendung masalah tekanan ini, aktiviti pembelajaran mereka akan turut terjejas dan menyukarkan proses pembelajaran. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti faktor utama yang penyebab tekanan, mengenal pasti tahap stres berdasarkan faktor persekitaran dan personaliti individu pelajar dari Fakulti Kejuruteraan Alam Bina di Universiti Tun Hussein On Malaysia. Seterusnya, terdapat 3 objektif bagi kajian ini, iaitu yang pertama, untuk mengenal pasti tahap stres berdasarkan faktor persekitaran pelajar dari Fakulti Kejuruteraan Alam Bina UTHM. Kedua, untuk mengenal pasti tahap stres berdasarkan faktor personaliti individu pelajar dari Fakulti Kejuruteraan Alam Bina UTHM. Dan yang terakhir adalah untuk mengenal pasti hubungan antara tahap stres berdasarkan faktor persekitaran dan personaliti individu pelajar dari Fakulti Kejuruteraan Alam Bina UTHM. Bagi persoalan kajian pula, kami ingin mengenal pasti bagaimana faktor persekitaran dan faktor personaliti individu mampu mempengaruhi tahap stres pelajar dari Fakulti Kejuruteraan Alam Bina UTHM. Dan adakah berkait hubungan antara tahap stres berdasarkan faktor persekitaran dan personaliti individu pelajar dari Fakulti Kejuruteraan Alam Bina UTHM. Seterusnya adalah metodologi. Dalam metodologi kajian ini, reka bentuk kajian yang kami pilih adalah reka bentuk jenis eksperimental, di mana reka bentuk eksperimental ini merupakan sejenis kajian kawalan terhadap pemboleh ubah di bawah satu situasi yang dimanipulasikan oleh penyelidik. Kajian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif dan juga kualitatif bagi mendapatkan maklumat. Dalam kajian ini, populasi yang digunakan adalah daripada kalangan pelajar Universiti Tun Hussein On Malaysia dan sampel yang diambil merupakan pelajar-pelajar Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina FKAP, iaitu pelajar pada tahun 3 dan tahun 4. Sebanyak 35 responden telah terlibat dan 35 orang responden ini merupakan sampel yang kecil yang diambil bagi memudahkan kerja semasa mendapatkan maklumat dalam masa yang singkat. Untuk pengumpulan data pula, kaedah yang digunakan adalah kaedah soal selidik, di mana instrumen yang digunakan adalah borang Google. Dalam borang soal selidik ini terdapat 2 bahagian, iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Bahagian A terdiri daripada demografi responden, iaitu seperti jantina, bilangan adik-beradik, umur dan juga tahun pengajian. Manakala pada bahagian B pula merupakan perkara-perkara yang berkait dengan faktor yang mempengaruhi tahap tekanan dalam kalangan pelajar di Universiti Tun Hussein On Malaysia. Dalam kajian ini diberikan terdapat beberapa bentuk, ada yang bentuk dari segi skala, ada juga adalah pilihan jawapan. Bagi kaedah analisis pula, kaedah analisis yang digunakan untuk kajian ini adalah menggunakan kaedah SPSS, Statistical Package for Social Science, di mana kaedah ini digunakan di mana kaedah ini merupakan kaedah yang paling sesuai antara kaedah kuantitatif yang digunakan.
Seterusnya, untuk dapatan kajian, kami telah membincangkan hasil yang telah diperolehi daripada kajian yang telah dilakukan melalui Google Form. Kajian ini dilakukan berdasarkan soal selidik yang telah dijalankan melalui aplikasi atas talian iaitu Google Form dan diedarkan kepada pelajar Universiti Tun Hussein On Malaysia iaitu UTHM. Responden untuk kajian ini adalah melibatkan pelajar tahun 3 dan tahun 4 dari Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina iaitu FKAP atau FKAAS. Semua data yang telah diperolehi dari borang soal selidik akan dikumpulkan dan akan dianalisis. Terdapat dua bahagian di dalam borang soal selidik ini iaitu bahagian A iaitu demografi responden dan bahagian B iaitu faktor yang mempengaruhi tahap stres pelajar UTHM. Untuk borang soal selidik ini, seramai 35 responden telah menjawab borang soal selidik ini. Dan untuk demografi responden, jantina responden ialah 68.6% adalah perempuan dan 31.4% adalah lelaki. Seterusnya, untuk tahap pendapatan ibu bapa responden, majoriti responden adalah dari keluarga yang mempunyai pendapatan RM3,000 hingga RM4,000 dengan majoriti 34.3%. Seterusnya, untuk bilangan adik-beradik responden, majoriti responden adalah mempunyai 3 orang hingga 4 orang adik-beradik dengan majoriti 45.7%. Seterusnya, untuk umur responden, majoriti responden adalah 23 tahun dan ke atas dengan nilai 97.1%. Seterusnya, untuk fakulti responden, semua responden adalah dari pelajar FKAP. Akhir sekali, untuk demografi responden, untuk bahagian tahun pengajian, majoriti responden adalah dari tahun keempat dengan nilai majoriti iaitu 65.7%. Seterusnya, untuk ujian normaliti data, pada kebiasaannya untuk saiz sampel yang tidak banyak iaitu di saiz 50 dan ke bawah, ujian Shapiro-Wilk akan digunakan. Oleh itu, untuk kajian ini, ujian Shapiro-Wilk telah digunakan kerana ianya bersesuaian dengan saiz sampel iaitu 35 orang. Taburan data bagi kedua-dua faktor juga adalah normal. Hal ini disebabkan nilai P atau nilai C atau nilai SIG adalah melebihi 0.05. Seterusnya, graf berikut adalah menunjukkan taburan data nomor bagi faktor persekitaran. Berikut pula menunjukkan graf taburan data nomor bagi faktor personaliti individu. Berikut merupakan skor min tahap stres yang telah digunakan oleh kami. Ukuran tahap stres ini telah diadaptasi daripada WISMI 1995. Seterusnya, berikut merupakan skor min untuk faktor persekitaran. Di dalam faktor persekitaran terdapat 3 dimensi iaitu yang pertama adalah transformasi dan penstrukturan silibus, yang kedua adalah cara pengajaran berbeza oleh setiap guru dan yang terakhir adalah beban tugas. Untuk dimensi transformasi dan penstrukturan silibus telah menunjukkan bahawa pelajar yang diberi tugasan yang banyak menjadi sebab stres pelajar meningkat dengan nilai skor min 4.29. Selain itu, untuk dimensi cara pengajaran berbeza oleh setiap guru, belajar bersama guru secara santai juga dapat meningkatkan stres pelajar dengan nilai skor min 4.49. Seterusnya, untuk dimensi beban tugas, untuk item saya sering merasa letih untuk menyiapkan tugasan mempengaruhi tahap stres pelajar yang tertinggi dengan nilai skor min 4.40. Akhir sekali, jumlah purata min bagi faktor persekitaran adalah 4.20 iaitu pada tahap kecenderungan yang tinggi. Dan hal ini menunjukkan bahawa faktor persekitaran amat mempengaruhi tahap stres pelajar. Seterusnya, berikut merupakan skor min untuk faktor personaliti individu. Di dalam faktor personaliti individu terdapat 4 dimensi iaitu kekangan masa, masalah kewangan, masalah keluarga dan yang terakhir adalah salah laku pelajar. Untuk dimensi kekangan masa, untuk item saya tidak mempunyai masa yang cukup untuk berehat menyumbang kepada peningkatan tahap stres pelajar tertinggi dengan nilai skor min 4.06. Selain itu, untuk dimensi masalah kewangan pula, untuk item saya perlu bijak memilih antara keperluan dan kehendak menjadi penyebab tertinggi kepada peningkatan tahap stres pelajar iaitu dengan nilai skor min 4.17. Bukan itu sahaja, untuk dimensi masalah keluarga, pelajar yang menjadi harapan keluarga menjadi penyumbang tertinggi terhadap peningkatan tahap stres pelajar dengan nilai skor min 4.06. Seterusnya, untuk dimensi salah laku pelajar, untuk item saya stres kiranya saya melakukan kesilapan adalah penyumbang tertinggi yang mempengaruhi kepada peningkatan tahap stres pelajar dengan nilai skor min 4.06.
Akan tetapi, nilai purata skor min untuk faktor personaliti individu berada pada tahap yang sederhana iaitu 3.76. Oleh itu, faktor personaliti individu adalah penyumbang sederhana kepada tahap stres pelajar. Akhir sekali, hubungan antara tahap stres berdasarkan kedua-dua faktor telah diuji. Berikut merupakan jadual keputusan bagi ujian korelasi antara faktor persekitaran dan personaliti individu. Nilai perkali korelasi R bagi faktor persekitaran dan personaliti individu adalah bersamaan dengan positif 0.586 dan nilai signifikannya adalah kurang dari 0.01. Daripada ujian korelasi yang telah dilakukan, hasil ujian yang dapat dilihat adalah menunjukkan bahawa faktor persekitaran dan faktor personaliti individu mempunyai hubungan positif antara satu sama lain. Hal ini dapat dilihat dari nilai korelasi di antara faktor persekitaran dan faktor personaliti individu adalah sebanyak 0.586. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada topik perbincangan. Tahap stres berdasarkan faktor persekitaran pelajar. Yang pertama, nilai purata min bagi faktor persekitaran pelajar iaitu 4.20. Yang kedua, kaedah latihan guru yang membosankan seperti tidak mempelbagaikan kaedah pengajaran. Justru ini membawa kepada pelajar susah faham pada sesi pengajaran. Yang ketiga, tugasan yang banyak akan menyebabkan satu beban di tempat kerja. Maka dengan itu, pelajar perlu menyiapkan tugasan yang banyak dalam satu masa bagi mengejar tarikh akhir. Yang keempat, pelajar tidak mempunyai cukup masa untuk menyiapkan tugasan. Justru, guru hendaklah memberikan tugasan lebih awal serta sedikit agar tidak menjadikan kepada faktor akademik. Yang kelima, pelajar tidak mempunyai tempat belajar yang selesa. Maka dengan itu, pihak atasan perlu menyediakan tempat sedemikian. Tahap stres berdasarkan faktor personaliti. Pertama, nilai purata min bagi faktor personaliti adalah 3.76. Yang kedua, dari segi personaliti keagamaan, pelajar perlu seimbangkan hubungan dengan Tuhan dan manusia iaitu sosial. Ini kerana pelajar kebanyakannya tidak dapat seimbangkan perkara tersebut, maka akan menyebabkan pelajar hilang arah tuju. Yang ketiga, pelajar selalu ada masalah keuangan yang telah mencatatkan tahap kecenderungan yang tinggi. Faktor yang menyebabkan masalah tersebut adalah pelajar tidak berjimat cermat, tidak ada asas urus keuangan serta harga barang yang mahal. Hubungan antara tahap stres berdasarkan kedua-dua faktor. Pertama, nilai ujian korelasi antara faktor persekitaran dan personaliti individu adalah positif 0.586 dan nilai signifikannya adalah kurang dari 0.01. Kedua, persekitaran yang bising dan kotor telah menimbulkan perasaan yang tidak selesa kepada diri pelajar untuk belajar. Yang ketiga, personaliti merupakan gabungan antara pandangan, pemikiran, akhlak pegangan pelajar bagi membentuk gaya hidup yang sesuai seperti belajar. Yang keempat, beban tugas yang banyak kepada pelajar menjadikan pelajar kekurangan masa untuk berehat. Kesimpulannya, kami mendapati terdapat beberapa punca yang menyebabkan berlakunya peningkatan stres berdasarkan faktor persekitaran dan juga faktor personaliti individu. Punca berdasarkan faktor persekitaran adalah transformasi dan pensusuran silibus, cara pengajaran berbeza daripada setiap guru dan juga beban tugas yang ditanggung oleh pelajar di Universiti Terusan Malaysia di sepanjang tahun pengajian. Bagi punca berdasarkan faktor personaliti individu pula adalah kekangan masa para pelajar, masalah kewangan, masalah keluarga dan juga salah laku pelajar. Oleh itu, pihak universiti khususnya perlulah memainkan peranan dan tanggungjawab dengan betul
agar isu stres di kalangan pelajar dapat dibendung dan dikurangkan. Pihak universiti juga perlu peka dengan faktor dan punca yang boleh menyebabkan peningkatan tahap stres para pelajar. Seterusnya, berikut merupakan lampiran yang menunjukkan data yang telah di-key-in ke dalam software SPSS. Akhir sekali, lampiran yang terakhir adalah menunjukkan item soalan yang telah di-key-in ke dalam software SPSS. Itu sahaja pembentangan dari kumpulan kami. Tidak dilupakan ribuan terima kasih kepada Dr. Suhaizal kerana sudi mengajar kami pada semester ini. Sekian, terima kasih.